Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapatlah kita bersua bersama-sama ya dalam program perkongsian ilmu, luaskan pandangan, lebarkan pengalaman dalam melakar kenangan hari ini yang bakal menjadi sejarah di hari esok. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita Sedunia 2021 dengan tema Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Okey, baik. Saya Tengku Anis Raya binti Tengku Sulaiman selaku moderator akan menemani anda dan panel-panel yang dihormati dalam program hari ini iaitu Wacana PPT yang akan mengupas isu semasa dengan topik perkasa atau agungkan bahasa Inggeris. Langsung dari studio Abuza dan di akaun Facebook rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin, kami turut bersiaran langsung menerusi radio internet Persona FM bersama rakan penyampai saya iaitu DJ Din yang kini bersama dengan kita di konti sekarang. Okey, jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua penonton dan pendengar warganet yang sudi bersama-sama mengikuti program perkongsian ilmu ini dan diharap anda akan setia sehingga ke hujung program nanti. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini. Panel kita yang pertama merupakan seorang profesor Jabatan Kenegaraan dan Keusahawanan Pusat Pengajian Teras yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah. Selamat datang Prof. Apa khabar Prof? Selamat datang, terima kasih. Ya, terima kasih Prof yang dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kami di studio Abuza ni. Untuk PPT ni segala pun boleh. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan juga panel kedua kita pada hari ini merupakan seorang pecinta alam dan cukup dikenali dengan hobi fotografinya yang tak pernah tak cantik. Beliau merupakan pengarah Pusat Antarabangsa dan juga seorang pensyarah UNIZA. Selamat datang dan apa khabar Mr. Anwar McAfee? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Dan panel yang ketiga kita merupakan seorang bunga yang menemani saya pada hari ini, seorang pensyarah kanan dari Jabatan Ilmu Wahyu Pusat Pengajian Teras UNIZA. Memperkenalkan yang berusaha Dr. Nur Syahirah Muhammad Nasir. Selamat datang Prof. Dan apa khabar Prof? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Hendaknya seadanya ya. Okey, baik. Okey, dalam topik kita hari ini ya, perkasa atau agungkan bahasa Inggeris. Saudara dan barisan panel hakim, saya sebenarnya agak tertarik dengan isu yang diketengahkan yang pastinya isu viral yang mengaitkan tentang penggunaan bahasa Inggeris dengan betul menjadi salah satu faktor kenapa wacana ini diadakan. Masalah penguasaan bahasa Inggeris bukan sahaja melanda pelajar sekolah namun ia juga turut berlaku di kalangan penjawat-penjawat awam, agensi swasta maupun kerajaan. Walaupun tidak betul, namun ada yang mengambil langkah untuk berkomunikasi secara broken English supaya maklumat sampai dan difahami. Jadi saya pasti ramai yang di antara kita yang di luar sana tidak terkecuali dalam situasi sebegini. Justru itu ramai pihak mengambil langkah untuk memperkasakan bahasa Inggeris mereka dengan mengikuti kelas tambahan, menonton filem, mendengar lagu yang sedikit sebanyak dapat membantu memperbaiki penggunaan bahasa Inggeris mereka. Namun ada beberapa golongan pula yang lebih menggalakkan penggunaan komunikasi dalam bahasa Inggeris kerana mereka rasakan ianya lebih antarabangsa, meluas, bergaya, lebih nampak cerdik atau dalam erti kata lain ianya menjadi salah satu elemen golongan teratas. Ya. Jadi untuk pusingan pertama ini saya mulakan dengan soalan, ajukan soalan kepada Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Doktor? Ya. Okey. Sila. Okey, saya teruskan soalan. Yang pertama, netizen kini semakin bijak menilai dan bersuara. Namun ada sahaja yang tidak kena pada mata mereka. Inilah sifat netizen. Apa pandangan Prof tentang isu semasa ini berkaitan dengan penguasaan bahasa Inggeris yang menjadi viral baru-baru ini? Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi
Terima kasih Tengku dan barisan ahli panel sekalian. Saya bila Tengku sebut tadi, saudara dan barisan panel hakim, macam saya nak berdebat pula pagi ni. Apa pun Tengku ya, tajuk pada pagi ni sangat menarik perhatian kita. Bukan kita semualah ya, sama ada kita kat studio ni ataupun kita berada di luar sana, sebab dia ni isu-isu semasa kan. Bila disebutkan tentang bahasa Inggeris ni, sama ada kita nak agungkan ataupun kita nak perkasakan bahasa Inggeris. Tajuk ini sangat menarik dan saya seronok nak membicarakan sebab saya selalu respon kepada isu-isu semasa ni Tengku ya, dan saya selalu menulis. Baik. Pertamanya kita kena lihat tentang tuntutan belajar bahasa asing ni dulu. Tengku ya, sebelum saya jawab soalan ni tu. Tuntutan belajar bahasa asing ni dalam Islam, kita sangat digalakkan untuk mempelajari bahasa lain selain daripada bahasa kita sendiri. Mana kalau kita dapat menguasai lebih daripada 2 bahasa, 3 bahasa ataupun 4 bahasa, itu yang terbaik. Lagipun dalam Islam ni untuk mengelakkan kita ditipu dan sebagainya, maka kita dituntut untuk menguasai bahasa asing. Persoalannya nak menguasai sejauh mana isu dia. Sama ada bila kita menguasai bahasa asing ataupun bahasa Inggeris, kita betul-betul bertutur sebiji macam Mr. Anwar sama seperti orang putih, seperti orang Inggeris, ataupun bagaimana isu dia sekarang ni bukan. Pada saya Tengku ya, saya bagi contoh je lah, macam Sir Anwar yang ada bersama kita sebagai panel kan. Kalau Sir Anwar bercakap dalam bahasa Melayu dengan aksen ataupun slang dalam bahasa dengan sebagai seorang orang Canada dia, bila dia bertutur bercakap, salah dari segi grammarnya kita kata kan, dari segi nahunya dan sebagainya, sebutan dan sebagainya, kita kata kita akan sebut pada Anwar, comel bahasa Melayu kamu. Maknanya kita akan puji saudara Anwar. Kita rasa bangga bila orang putih boleh bercakap dalam bahasa Melayu. Kita tegur pun dalam keadaan yang cukup berhikmah, cukup baik, cukup bersopan santun. Ini hebatnya orang kita ni. Ya, bila orang luar ataupun orang asing bertutur bahasa Melayu, kita tak tegur pun dia, kita puji dia dan sebagainya. Isu dia apabila orang Melayu, orang Malaysia bercakap dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggeris, dan kita lihat kadang-kadang dari segi grammarnya tidak apa nak betul, dari sebutannya tak apa nak betul dan sebagainya. Secara spontan, kita akan tengok reaksi masyarakat kita ini, reaksi masyarakat kita, secara kita akan tengok, kalau kita tengok berdasarkan isu semasa baru-baru ni, sebut salah je. Sebut salah. Pada saya tidak disebut pun salah. Dia menyebut mengikut dia sebagai orang Melayu. Tengku dengar tak ni? Saya menyebut dalam bahasa asing, saya sebagai orang Cina yang ada slang dan aksen, dialek ataupun bunyi saya yang tersendiri. Saya tidak boleh korbankan diri saya kerana nak masuk dalam persekitaran orang putih. Saya tak ada jati diri tu. Tengok ya, nanti saya sukalah saudara Anwar untuk nak terangkan kepada kita kan. Saya tidak perlu cairkan diri saya dalam persekitaran orang putih. Pada saya cukuplah saya dapat bercakap, menguasai bahasa Inggeris dalam keadaan yang ala kadar pun, sebab saya bukan guru bahasa Inggeris Tengku. Tengku, kalau masa dah habis tolong ingatkan saya ya. Boleh. Sebab saya jenis cakap ni tak boleh berhenti. Saya nak sebutkan
Kalau saya ni, apa tujuan saya belajar bahasa asing? Saya nak menguasai ilmu, nak memahami apa ilmu yang disampaikan, nak mendalami ilmu-ilmu yang cuba disampaikan. Pada saya setakat itulah untuk saya kan. Saya tidak perlu cairkan diri saya bercakap bahasa Inggeris lebih Inggeris daripada Inggeris ataupun menjadi orang Inggeris dengan sebutannya yang tepat dan sebagainya. Pada saya itu bukan satu keperluan pada saya, kecuali lah guru-guru dalam bidang bahasa Inggeris. Itu pun saya tidak minta lah, kalau saya menjadi pelajar bahasa Inggeris kepada guru saya tidak minta pun disebut tepat seperti orang Inggeris. Tengku, saya bercakap begini. Isteri saya ni guru bahasa Inggeris. Isteri saya ni seorang peguam dan dia juga guru bahasa Inggeris di sekolah dan saya teringat dan saya selalu merujuk kepada beliau apabila saya ada masalah dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, sebab itu bidang dia. Dan dia pun pernah duduk dalam peperiksaan ketika menjadi guru sampai sekarang ini. Dia pun pernah duduk dalam peperiksaan Cambridge. Dia dapat 3, band 3 daripada 4. Saya tak tahulah tinggi mana, tapi dia dapat 3 daripada 4. Ada guru bahasa Inggeris yang lain yang duduk dalam peperiksaan Cambridge itu, ada yang gagal. ada yang gagal walaupun dia guru bahasa Inggeris. Saya nak sebutkan Tengku dalam soal ini kepada para penonton dan sesiapa saja mengikuti siaran ini. Pada saya, tuntutan menuntut ilmu ini perlu kita fahami. Tuntutan belajar ini perlu kita fahami. Kita nak mengetahui, kita nak cuba memahami dan sebagainya. Dan satu perkara yang perlu kita faham bila bercakap soal tuntutan belajar, tuntutan ilmu ni, bila kita dah tahu, kita fahami dan sebagainya, itu bukan satu keperluan kita nak menjadi orang putih, bercakap sebiji macam orang putih. Dan kadang-kadang saya lihat kita sengaja membelit-belitkan lidah yang makan budu, makan belacan ini. Tengku, minta maaf ni. Saya cakap sikit boleh dengar Tengku ya? Boleh dengar. Boleh dengar, Prof? Boleh dengar dengan jelas kan? Yang ada berapa minit lagi? Ada berapa minit lagi? Okey, ada masa lagi. Boleh masuk 10 minit lagi, Doktor. 5 minit, maafkan saya. 5 minit ya. Doktor, teruskan. Tengku, saya dah sebut dan secara panel kita yang ada pada Dr. Syaira, saudara Anwar dan sebagainya. Saya fikir kita tidaklah menjadi satu keperluan, terutamanya kalau kita hanya orang biasa yang bukan bidang dalam bahasa Inggeris dan sebagainya kan, untuk menguasai sepenuhnya sehingga kita bercakap sebiji macam orang Inggeris dan sebagainya. Dan apabila teguran dibuat pada baru-baru ini oleh seorang bekas guru bahasa Inggeris kepada seseorang dan sebagainya, pada saya itu tidak sepatutnya ditegur dalam keadaan yang sedemikian rupa. Boleh tegur, tetapi kita kena berhikmah sedikit supaya tidak boleh mengguris hati seseorang. Sebab ini berkaitan dengan lidah seseorang, lidah kita, lidah orang Cina, lidah orang Melayu, orang India dan sebagainya lah. Jadi pada saya cukuplah sekadar dia boleh bercakap, difahami dan mesej itu sampai. Ini yang paling pada saya yang penting kepada kita semua. Dan kita tidak perlu menjadi orang lain. Saya tidak perlu menjadi Mr. Saudara Anwar untuk menjadi bercakap seperti dia dan sebagainya, sebab dia memang dia dan saya memang saya. Cuma saya nak sebutkan tuntutan untuk belajar itu perlu dipenuhi tanpa mengorbankan jati diri kita. Dan saya terus terang Tengku saya suka Tengku bercakap bahasa Inggeris dalam logat, dalam bunyi slang ataupun Terengganu. Dan begitu juga orang Kelantan, sebab itu mencerminkan kita. Dan begitu juga kalau Tengku baca baru ni artikel yang ditulis oleh jago pecut basikal negara, siapa nama dia, Hasni ya? Ya, Hasni.
Orang Terengganu juga. Dia telah merantau ke seluruh negara. Apa tu ni saudari Tengku. Ya. Dia merantau dan dia menulis baru-baru ni dalam artikel dia bercakap broken English. Dia orang Terengganu kan, dia broken jadi broken, tak apalah apa kan. Dia menyebut di situ, dia pergi ke seluruh dunia, dia bercakap dalam bahasa Inggeris yang tidak berapa nak tepat, tak nak betul, tetapi orang yang ditemui itu, orang asing di luar negara itu memuji dia, malahan dia respect, dia hormat cara dia bercakap dalam bahasa Inggeris itu. Saya minta dalam masa yang pendek ini, Tengku ya, supaya masyarakat kita ini memahami ya apa itu tuntutan menuntut ilmu ini, tuntutan belajar bahasa asing ini yang perlu kita fahamlah kan, supaya tidak timbul isu-isu yang sebegini itu. Dan apatah lagi kita nak menegur apa tu seorang menteri dan sebagainya, saya rasa kan itu kena lebih berhikmah dan sebagainya kan. Dan kita kena fahamilah tuntutan belajar dan tuntutan menuntut ilmu itu tanpa mengorbankan jati diri kita. Saya cukup bimbang trend hari ini kerana teruja sangat, seronok sangat nak belajar bahasa asing ini sehingga kita seolah-olah menjadi orang asing. Saya rasa itu tidak berapa nak betul, itu tidak berapa nak tepat. Tengku, saya rasa setakat itu dulu. Dan saya nak dengar juga kata-kata daripada panel kita yang lain, Saudara Anwar dan Dr. Syahirah dalam sehari ini, terutamanya Saudara Anwar. Saya selalu bercakap dengan dia dalam bahasa Melayu. Dan kadang-kadang saya cakap tersasul dalam bahasa Inggeris. Tapi sepatutnya kita sebagai seorang Malaysia, kita menjadi tanggungjawab untuk memaharkan Anwar ni dalam bahasa Melayu supaya dia lebih menghayati kan suasana dan sebagainya. Itu saja. Tengku, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Prof. Satu penerangan dan juga perkongsian yang panjang daripada Dr. Ridwanti dan amat jelas sekali ya. Jadi berbalik kepada panel kedua kita, Mr. Anwar McAfee. Apakah yang dimaksudkan dengan pronunciation dan accent? Maaf ya kalau sekiranya ada tersilap tersebut, tetapi itulah dia yang dimaksudkan, mungkin dimaksudkan sebagai sebutan ataupun lorat ya. Adakah ia berbeza? Sebab kalau kita lihat selalunya broken English lah yang dipakai oleh masyarakat umum dan juga pelajar-pelajar sendiri. Mereka mencuba sebaik mungkin untuk bertutur dalam bahasa Inggeris, tetapi walaupun ia tidak tepat, tetapi komunikasi itu berkesan di atas dasar kefahaman sendiri. Jadi berbalik kepada soalan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan pronunciation dan accent? Adakah ia berbeza, Mr. Anwar? Tolong jelaskan. Terima kasih banyak. Sebelum itu, ya, saya nak sambung sikit. Ya, betul. Apa Prof. Ridwanti kesinambungan cakap tadi, Prof. satu perkara yang bagi saya penting untuk bahasa. Di Malaysia ini, Prof. Ridwan kata bila saya cakap bahasa Melayu dekat pejabat, mesyuarat ataupun masa kita keluar minum air, orang mungkin Prof tak puji, tapi dia kata orang lain puji saya sebab saya guna bahasa Melayu walaupun cara saya guna tak sekemas macam orang sini, tapi tak pernah ada orang kata oh bahasa you tak bagus, semua puji saya. Dan itu kita nak sambung sikit situ, komunikasi ada dua pihak, ada orang yang cakap, ada orang yang dengar. So dari situ kita boleh nampak bila saya cakap bahasa tapi tak kemas, orang yang dengar puji saya. Tapi bila orang Melayu ataupun orang Malaysia sini dekat Terengganu guna bahasa Inggeris, jiran dia yang dengar tak puji dia. Alright, dia tak suka, macam tak suka dia guna bahasa asing. Tapi kita kena ingat bahasa asing penting dalam dunia ni, penting dalam agama kita untuk cari ilmu. Dan saya datang jauh sini, tugas saya sini, tugas hakiki untuk mengajar bahasa Inggeris. Jadi saya rasa bahasa Inggeris pun penting untuk semua lapis masyarakat. You tak boleh, hari ini tak boleh lari dari bahasa Inggeris, mana-mana tugas yang kita ada. Contoh, pejabat keselamatan UNIZA, orang yang jaga pintu depan, ingat, oh mungkin tak perlu bahasa Inggeris. Jadi sebagai frontliners, tapi dia frontliners memang orang di luar negara sentiasa masuk ke universiti, tak boleh guna bahasa Melayu, tak boleh guna lain daripada bahasa Inggeris.
Jadi dia perlu orang yang pandai bahasa Inggeris, dia boleh Berkomunikasi dalam berkomunikasi, naik dekat pejabat dia, tugas ambil tugas lebih penting sebab dia pandai bahasa Inggeris. Jadi bukan untuk pengurusan, guru-guru, semua lapis masyarakat perlu belajar bahasa asing. Okey, kita balik ke soalan ini. Ya. Pronunciation and accent. Okey, saya tak tahu macam mana nak cerita sebab dia kompleks. Okey, kompleks. Tapi pronunciation, and maybe I will switch to English as well for a little bit. Silakan. All right. Pronunciation is the sounds that we use when we are speaking. And the sounds follow certain rules and regulations and consistency. So when I say a word, my pronunciation is here, and someone else from another language uses the same word in English, their pronunciation should be in the same area approximately, so that both people can understand. Okay, so that is pronunciation. Accent is also the sounds that you make, but accent depends on two things primarily. One might be your class in society, orang kaya, orang miskin. Okay. There is a difference in pronunciation around the world. If we just use the example of the United Kingdom, right? Lower class people speak a certain sound to their language. There's a certain accent as compared to royalty. They're speaking the same language. They're pronouncing the words in a similar way so that we understand both, but the accent is different. So one is, if you come from a different class group, you tend to have a different accent. And more important than that is, accent is based on region, where you are from. Okay? So if we go back to the United Kingdom, if you watch any TV, you will know that people in the north, in Scotland, speak English very differently from people in the south. And people in Wales, their sound is different, but we still understand them because their pronunciation is consistent. Just the sound Bunyi yang shifts a bit. berlainan ya, disebabkan lorat ataupun bahasa ibunda mereka kan, dari segi lidah pendek kan, kadang-kadang tu S tak boleh nak sebut kan. Kalau kita sendiri pun ya, maafkan saya kalau betulkan saya, mungkin daripada segi sebutan itu bergantung kepada bangsa dan juga kalau kita lihat perbezaan, kalau kita lihat contohnya Filipin ya, bila dia berbahasa Inggeris, kita boleh cam dah, oh ini daripada Filipino kan. Kita boleh itu adalah accent ya? Yes. Accent. Yes, accent. So bila kita telefon Sabah, Sabah orang sana Sabah bila dia cakap bahasa Inggeris, lain daripada orang dekat sini. Sama Yes. juga seperti Indonesian kan? So that is accent because the pronunciation kita faham. Tapi pronunciation dia jadi asas dia memang penting. Kalau pronunciation tidak betul, tidak konsisten, memang susah nak faham. Tapi kalau accent lain dan pronunciation lebih kurang betul, selepas 2-3 minit, okey, kita boleh faham. Alright, so that's some antara dua perkara itu. Maknanya pronunciation tu adalah sebutan English yang paling tepat. Yes. Yes. Okay. Paling tepat. Terima kasih banyak-banyak Mr. Anwar McAfee di atas penerangan di antara perbezaan antara pronunciation dan accent. Macam mana pula dengan okey, panel kita yang ketiga ya, Dr. Nur Syahira Muhammad Nasir, isu teguran terhadap bukan penutur asli bahasa Inggeris di media sosial yang viral baru-baru ini ya. Apakah pandangan doktor mengenai isu ini? Apakah pandangan Islam teguran atau kritikan secara umum tu? Macam mana doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Puan Moderator, yang dihormati para ahli panel dan semua yang bersama-sama kita pada wacana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umumnya kritikan atau teguran di dalam Islam memang digalakkan. Maksudnya kalau kita tengok ad-dinu nasihat kan, Islam sangat menggalakkan kita menasihati kalau ada kesalahan tu ditegur. Kalau kritik pun sebenarnya kita nampak kritik tu macam kasar je kan. Sebenarnya kritikan tu adalah sebahagian daripada bentuk nasihat juga.
Tapi Kritikan membina ya Doktor ya. kritikan yang membina. So walaupun kita tengok ulama-ulama juga dia mengkritik antara satu sama lain dan apa yang dilakukan ini telah menyumbang kepada perkembangan ilmu. Maksudnya perlulah kan. Sebab tu Islam sangat menganjurkan kita tegur kalau ada salah, nasihat. Tapi walaupun Islam membenarkan, adakah ia boleh je tegur macam mana pun kan, kritik je apa-apa, tak. Dia still ada batasan dia. Ada batas dia. Dan ada dua aspek yang kita kena tengok lah. Yang pertama niat. Kalau nak tegur apa-apa, kritik ke tegur ke, niat kena betul. Adakah niat kita ni nak mengajar dia, okey, kita ada ilmu sebagai guru bahasa contohnya isu ni kan. Dia rasa bertanggungjawab untuk betulkan kesilapan pronunciation tu kan. Jadi niat tu betul dan kena juga selarikan dengan aspek kedua iaitu cara dia menyampaikan teguran itu, cara dia menyampaikan kritikan itu perlulah dengan cara yang berhikmah. Okay, macam Prof cakap tadi kan, kita kena nak tegur tu kena berhikmah sebab bila cakap teguran ni dia satu yang kita negatif lah kan sebab macam salah. Bila salah tu macam bila tegur tu malu kan. So apa kita kaedah yang betul kan untuk menegur mereka. Jadi kita kena gunakan kaedah yang lemah lembut, berhikmah. Berhikmah ni kalau ikutkan kita macam agak subjektif kan. Kadang-kadang kita tak tahu macam kita rasa kita guna cara dah betul, dah berhikmah dah kan. So kita ada satu kaedah lah dalam Islam boleh kalau kita boleh nilah gunakan kita dalam mengkritik ni kan. Kaedah an-nazar fi ma'alatil af'al iaitu melihat kepada kesan perbuatan. Sebab kadang-kadang walaupun Islam membenarkan tetapi apabila perbuatan itu lebih membawa kepada keburukan yang banyak, maka ada tak kenalah dengan cara tu. Sebab niat kena selarikan dengan cara. Kalau niat betul tapi cara yang salah, hasil dia akan jadi negatif. Tapi kalau dua-dua selari, sebab dalam Islam pematlamat tidak menghalalkan cara kan. Walaupun kita niat kita nak tegur, nak betulkan, tapi cara yang salah dia orang mengkritik pun macam senang kena nak terima kan. Kita kalau benda yang malu lah juga kan. Okay, dalam isu ni baru-baru ni pun bila dibuat cara public. Okay, ni tengok kan kalau kita tegur orang satu kesilapan dibuat secara public, dikhususkan pula dengan orang tu. Rasa agak-agak macam mana penerimaan? Contohnya kalau kita lah kena tegur kan. Mestilah macam malu sebab kalau boleh kalau kita buat kesalahan tu kita nak tutup lah kan. Biarlah antara kita je. Jadi kalau kita tengok pun bila berlaku isu sekarang ni, teguran lepas tu viral yang dia tegur pula selebriti. Lagilah selebriti ni kalau tegur dia ada followers dia. Memang ramai akan tengok. Memang cepatlah viral kan. Lagi-lagi kita tengok sekarang ni memang internet. Semua di hujung jari. Sekejap je benda tu dah tersebar kan. Jadi adakah walaupun niat dia untuk mengajar, tapi cara yang digunakan itu bila kita tengok kesan dia lebih kepada membawa kepada banyak yang tak baik. Sebab kita tengok nanti akan ada kritik. Bukan asalnya isu bahasa dia nak kritik, bukan nak kritik, nak tegur salah. Tapi dia buat secara publik dan mengkhususkan orang itu. Jadi netizen ni dia ada banyak. Ada yang bersetuju cakap itu pun nak tegur ni kan, nak buat macam tu kan. Tapi ada yang ambil benda tu positif sebab dia rasa macam betul lah nak ajar kan sebab nanti ramailah tahu benda tu silap. Tapi sebenarnya kalau kita tengok ada banyak kritikan seterusnya yang bersetuju okeylah kan. Tapi yang tak bersetuju tu elok-elok dia tak tahu pun isu ni, dia tak tahu pun ada yang pemimpin tu cakap salah ke apa benda. Tiba-tiba dia tahu. Daripada patutnya antara melibatkan dua orang dia menjadi ramai. Yang kita mana bila benda ni tersebar kita tak boleh nak kawal kita punya followers. Orang nak mengkritik kita tak boleh nak kawal kan. Jadi yang mengkritik pula dia bukannya kritik isu tu, kadang tiba-tiba melirik pula, drag pula, bawa macam kritik kepada personaliti ke yang tak setuju dengan dia punya pegangan politik. Kaitkan maksudnya dia daripada isu yang sikit jadi besar sebab cara yang digunakan tu tidak bertepatan. Jadi dalam saya rasa sebaik-baiknya kalau kita nak buat sesuatu tu bukan nak tegur je, mengkritik ke apa, sebenarnya kehidupan kita kena fikir apa implikasi pada perbuatan kita tu. Sebab dalam Islam walaupun diharuskan
Tetapi apabila ia lebih banyak membawa kepada keburukan, maka ia perlu dicegah. Boleh tukar. Maksudnya cara tu tak kenalah kan. Kena tukar sebab kita benda ni, isu ni bukannya baru berlaku. Dia dah berulang kali berlaku kan. So bila kita boleh predict, kita boleh jangka apa kesan dia kan, buruk ke baik ke cara kita tu. Wallahualam. Ya, panjang ya cerita Panjang. daripada doktor, tapi apa pun jelas sekali, jelas pandangan masing-masing panel pertama, kedua dan ketiga. Jadi apa yang Anis boleh simpulkan untuk pusingan pertama ni, di mana penggunaan bahasa Inggeris kalau ikutkan daripada Dr. Ridwan sendiri, asalkan ia mudah dipahami untuk menjadikan satu komunikasi yang berkesan, asal kedua-dua belah pihak memahami. Itu pandangan daripada Dr. Ridwan, dan juga Mr. Anwar pula ada bagi tahu mengenai pronunciation dan juga accent. Silap, takut silap tersebutnya, jadi viral pula. Jadi itu dia, pronunciation dan accent. Kalau anda dapat mendengar tadi penjelasan yang tepat sekali daripada Mr. Anwar, ya, anda boleh belajar. Sebenarnya perkongsian wacana hari ini bukan sahaja untuk membuka ataupun sedikit tempias daripada isu-isu viral, malah kita sama-sama boleh belajar sesuatu, ya. Banyak sebenarnya yang kita kupas hari ini. Dan seterusnya daripada Dr. Nur Syahriah sendiri, pandangan dari sudut Islam, ya, teguran secara terbuka. Okey, baik. Sebelum kita ke pusingan yang kedua, apa kata kita rehat sebentar dengan montaj ini. Terima kasih. Pemakaian mask atau topeng muka. Sebelum memakai mask, tangan hendaklah dicuci dengan air dan sabun atau menggunakan hand rub. Mask mempunyai dua permukaan, biru atau hijau di luar dan putih di bahagian dalam. Tutup hidung dengan menggunakan tali dan ikat di bahagian atas. Seterusnya, ikat di bahagian bawah. Kemaskan hidung dengan menekan sedikit dan pastikan bahagian kedua belah sisi pipi kiri dan kanan kemas dan melekat di bahagian pipi untuk memastikan tiada udara masuk. Dan seterusnya, cara membuka mask. Basuh tangan menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand rub. Jangan sentuh bahagian permukaan luar mask. Buka ikatan di bahagian bawah dan buka ikatan di bahagian atas. Pegang hujung tali, masukkan ke dalam tong plastik kuning dan cuci tangan. Sekiranya anda berada di rumah atau di asrama, masukkan ke dalam 2 lapisan plastik sebelum dibuang. Pakailah mask atau topeng muka semasa berada di tempat orang ramai dan sekiranya anda mempunyai simptom seperti batuk atau sesema. Bagi menghenti atau memutuskan rangkaian jangkitan COVID-19 yang berpanjangan, langkah-langkah yang diambil bagi pencegahan adalah mengekalkan jarak fizikal sebanyak 1 meter bagi pelajar-pelajar di universiti. Keadaan pelajar di dalam bilik kuliah hendaklah kekal dengan jarak fizikal sejauh 1 meter. Pelajar-pelajar juga digalakkan memakai topeng muka sepanjang berada di dalam bilik kuliah.
Okey, baik, kembali bersama dengan Anis bersama barisan panel hari ini dan langsung daripada studio Abu Zar dan di akaun Facebook rasmi Universiti Sultan Zainal Abidin serta bersiaran langsung menerusi Radio Pesona FM karya legasi kita bersama rakan penyampai saya di sana iaitu DJ Din yang kini bersama dengan kita dari Konti Pesona FM. Okey, baiklah, pusingan kedua wacana kita hari ini. Ada soalan mengenai bangsa Malaysia ya, ditujukan kepada panel pertama Dr. Rizwan. Masih di talian? Ya. Okey, baik doktor, adakah bangsa Malaysia ni terlalu agung-agungkan bahasa Inggeris? Apa pandangan Prof? Apa pandangan Prof tentang perkara ini? Kita bukan saja mengagungkan bahasa Inggeris, Tengku ya. Sampai satu peringkat kita terlampau obses. Kadang-kadang kita sedih tau. Bila ada seseorang yang tidak dapat menguasai bahasa Inggeris, kita kadang-kadang kita hina dia, kita kutuk dia dan sebagainya. Saya nak sebutkan di sini, Tengku ya, bahasa ini bukan segala-galanya. Ya, kalau begitu keadaannya, orang bisu, orang pekak, orang cacat penglihatan, cacat deria ini, mereka tidak boleh berjaya dalam hidup. Tetapi kita tengok ramai orang yang bisu, pekak, orang cacat deria ini yang berjaya dalam hidupnya walaupun dia tidak boleh berkata-kata. Dan kalau kita tengok Tengku ya, sejarah usahawan ataupun sejarah jutawan di negara kita, contohnya saya ambil contoh mendiang Lim Gotong. Saya ambil satu contoh yang kita lihat tertegaknya genting Highland di puncak bukit itu dan sebagainya. Saya nak sebutkan dia kalau kita tengok latar belakang mendiang ini dalam biografi dia dan sebagainya, dia tak tahu pun bahasa lain. Ya, yang dia tahu dalam bahasa Cina, of course dia tahu. Dan bahasa Melayu sikit-sikit setelah berhijrah. Dan bahasa Inggeris dia sudah tentu agak sukar kepada mendiang. Tetapi kita tengok mendiang boleh menjadi kaya raya. Antara 10 yang terkaya, nombor 1 kan, nombor 2 macam itulah. Lebih kurang kan. Maknanya bahasa bukan segala-galanya. Dalam kehidupan kita ni, yang paling penting adalah sikap kita, perangai kita, ataupun kita sebut dalam keadaan attitude kita. Ya. Tapi dapat menguasai bahasa lain itu baiklah, itu paling baik. Sebab itu saya sebutkan tadi, dalam Islam pun tuntutan menguasai bahasa asing ini, terutamanya bahasa Inggeris, ya, begitu digalakkan, dituntut sama sekali. Dan kalau kita menolak belajar bahasa asing itu tidak, maknanya kita tidak menyahut tuntutan dalam agama kita. Maknanya Nabi menggalakkan kita belajar bahasa asing, kita tak mau belajar. Jadi saya nak sebutkan, kita tidak menolak belajar bahasa asing, bahasa Inggeris dan sebagainya. Dan pada masa akan datang ini, bahasa Mandarin, bahasa Cina, ya, bahasa bangsa saya sendirilah, akan menjadi bahasa yang tidak kurang pentingnya. Pada saya, kuasailah bahasa-bahasa lain dengan baik, sehingga kita boleh memahami, bertutur dengan bahasa dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi tidak menjadi satu keperluan kita nak bertutur sebiji macam orang itu. Cuba Tengku, dengar bagaimana orang African, orang Negro lah kita selalu sebutkan, orang African, ataupun cuba dengar bagaimana Cristiano Ronaldo ataupun pemain bola sepak dunia bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya ingatkan tadi, nak dimainkan sedikit bagaimana orang-orang hebat ini bertutur dalam bahasa Inggeris. Ya, kalau kita tengok di situ, ya, orang-orang besar pun bertutur dalam bahasa Inggeris pun ada yang tidak kena, tidak betul dari segi pronunciation dia, dari segi sebutan dia dan sebagainya. Tengku, di Malaysia ni, saya dengar dengan telinga saya sendiri,
orang Inggeris memuji orang Melayu bercakap dalam bahasa Inggeris dengan sebutan ataupun pronunciation yang betul, tidak lain dan tidak bukan guru saya dululah yang berharga Tan Sri Profesor Dr. Kamal Hassan, seorang dalam bidang pengajian Islam. Tetapi kalau Tengku mendengar dia bertutur dalam bahasa Inggeris, sebiji macam sebutan dalam kamus itu, kalau Tengku tengok dalam kamus itu, diajar pada kita dalam sesuatu perkataan bahasa Inggeris itu, bagaimana menyebut perkataan itu dengan betul, dengan betul. Dan kalau kita tengok ini, Profesor Kamal Hassan menyebut, cara dia sebutan itu tepat sampai orang putih tabik dia. Tetapi dia bertutur dalam accent, dalam slang, dalam bunyi cara orang Melayu bercakap dengan sebutan yang betul. Ini yang saya nak yang saya nak ni, yang kita dengar. Bangsa Malaysia, tak kira lah Cina ke, Melayu ke, India ke, macam orang Cina ini, macam saya lah kan, saya nak sebut lori tu, mari, perkataan ar itu kepada orang Cina ini agak sukar. Walaupun dalam sebutan Cina ren ini manusia, dia boleh sebut ren ni manusia kan. Tetapi bila sebut tentang lori, dia jadi loli, mari jadi mali. Itu loli sudah mali. jadi saya dah sebutkan, ada bangsa-bangsa tertentu, bangsa Malaysia ini yang tidak boleh menyebut, yang sukar untuk menyebut dengan betul huruf-huruf R ini. Sama juga kalau kita tengok huruf-huruf Al-Quran ini, huruf-huruf Jawi ini, apa tu, Tengku contohnya kan, dalam huruf Arab ini dia tak ada huruf P tau. Sebab itu orang Arab tidak boleh sebut port, pelabuhan kan, Port Dickson. Dia dalam huruf Arab dia ada huruf fa. Jadi dia akan sebut Port Dickson tu Fort. Dia akan sebut Port Dickson. Saya rasa satu lagi konteks agak berbeza sikit kan. Betul. Kita jarang sensitif ataupun jarang mengambil perhatian bila kita tidak boleh baca Quran. Bila kita sebut perkataan Arab itu membaca Quran salah tau. Kita tak viralkan pun, kita tak buat pun sesuatu, makna guru-guru bahasa kan tampil ke hadapan kan, sebut ni bahasa syurga ni, ini bahasa masuk syurga ni kan. Bahasa syurga itu maknanya kita tak sensitif bila tengok orang baca Quran, apa tu salah, kita tak betulkan dan sebagainya kan. Tetapi bila sebut dalam bahasa Inggeris yang tidak betul ini, ialah kita tidak nafikan niat dia baik, niat dia baik, tetapi macam Dr. Syahirah sebutkan tadi kan, dia ada cara nak menegur tu. Kemudian bila viral itu dia memalukan seseorang, sedangkan dalam konteks ayat yang dibaca pun sebenarnya orang boleh faham. Syahirah selama ni pun saya pun sebut dab kan, kita baguslah dia tegur tu, sebenarnya bukan dab tak apalah tu nak tegur kan, cara sebutan yang betul. Tetapi dalam konteks ucapan itu, saya fikir orang luar pun bila dengar dia bercakap saya dab itu, perkataan dab itu, maknanya dia tahu dia bercakap dalam konteks, dalam konteks susunan ayat dan bahasanya. Saya tidak fikir kalau kita dengar ucapan itu maknanya kita tidak faham. Saya fikir saudara Anwar pun akan faham dengan ucapan itu. Jadi saya nak sebutkan di sini dalam soal ini, Tengku Anis bahawa kita janganlah jadi se-ekstrim sebegitu. Kita janganlah menjadi orang kata begitu obses, Tengku Saya kadang-kadang
sedih juga tengok mereka yang datang daripada pengajian Islam ni. Contohnya Tengku Anis ya. 1 minit Mereka doktor. hebat dari segi baik. Ya? 1 minit doktor. Okey. Okey, teruskan doktor. Daripada pengajian Islam. Memang mereka hebat dalam soal bahasa Arab dan sebagainya. Tetapi dalam soal bahasa Inggeris ada sedikit masalah. Pada saya itu satu kehebatan dah. Maknanya dia sudah boleh menguasai, dia sudah boleh cuba belajar dalam bahasa Inggeris dan sebagainya, kan? Maknanya dia sudah menguasai bahasa Arab dan dia cuba untuk menguasai bahasa Inggeris. Ya, tetapi ada salah silap sikit dan sebagainya. Kita terima bahawa kita ini nak berubah, kita ini nak menjadi lebih baik, tetapi tak perlulah kita sampai nak kutuk dia, hina dia, tegur dengan cara yang tidak baik dan sebagainya. Akhirnya saya nak sebut Tuan Nis ya, terimalah hakikat bahawa saudaranya orang Melayu. Terimalah hakikat bahawa saya ni orang Cina. Terimalah hakikat bahawa kita ni orang saudara ni orang India dan sebagainya. Kita ada jati diri dan sebutannya yang tersendiri yang perlu kita hormati dan tidak menjadi satu keperluan untuk kita berubah menjadi orang lain, kecuali mereka yang dalam bidang pakar, guru bahasa Inggeris nak mengajar kepada anak-anak bangsa ini, maka ketika itu menjadi satu kewajipan kepada mereka untuk membetulkan grammar dia, pronunciation dia, kemudian accent dia dan sebagainya. Itu pun dalam keadaan walaupun pakar itu mereka masih lagi ada kekurangannya yang tidak perfect dan sebagainya. Sebab itu bila ada guru baru-baru ini, dia guru bahasa Inggeris, dia mengajar dalam TV didik kan. Sebutan dia cara dia pronounce benda itu tak apa nak kena, tapi diketawakan, Masya Allah. Kalaulah Tengku Anim jadi dia, apa rasa kita? Saya berhenti setakat itu, Tengku. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak doktor. Okey. Sebenarnya apa yang Anis boleh kongsikan ya, apa pandangan Anis sendiri. Anis pun perlu juga ada juga suara untuk bersuara ni, di mana saya nak mengambil kesempatan ni juga untuk berkongsi apa yang diluahkan oleh diluahkan oleh Mr. Anwar tadi dalam pusingan pertama mengenai teguran ataupun teguran tu yang agak positif ya, di mana kalau tadi Mr. Anwar ada bagi tahu di kedai makan ada orang tegur Mr. Anwar fasih berbahasa Melayu, bagus, walaupun tata bahasanya tidak betul ya Mr. Anwar, tetapi orang tegur jadi lebih kepada menghargai bangsa lain mempelajari bahasa ibunda kita. Itu ya lebih kepada menghargai bangsa Melayu mempelajari juga bahasa Inggeris ya. Sekiranya kalau ada orang putih ya, ataupun Mak Saleh daripada negara luar memuji kita bangsa Melayu ni mempelajari bahasa Inggeris walaupun ia tidak betul tata bahasanya. Jadi itulah dia, kita kira daripada segi kefahaman antara satu sama lain walaupun ia tidak betul tata bahasanya ya, ataupun grammarnya. Okey, baik. Itu adalah rentetan daripada komen Dr. Ridwan tadi. So, apa kata dengan panel kedua kita juga, Mr. Anwar McAfee? Apakah elemen yang paling penting dalam pengajaran bahasa Inggeris ni dalam konteks rakyat Malaysia? Ya, sebab rata-rata kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, kalau kita lihat ya, selalunya ya betul, anda memang pandai berbahasa Inggeris, tetapi ada yang sebut tersebut ataupun nama Haris Othman. Maaf ya nama Haris, tapi saya bagi contoh ya, Haris Othman. Dia Haris Othman. Dia bunyinya seperti keinggrisan gitu. Jadi apakah elemen yang patut diserap di setiap anak-anak muda sekarang ni ya? Tetap ya, sayang, saya rasa kan, macam tu. Lebih kepada atau orang cakap apa ni, loratnya dilari dah ke keinggrisan. Jadi ia kan, betul kan Dr. Ridwan? Saya terasa juga. Ini pendapat saya lah. Jadi mungkin Mr. Anwar sendiri boleh suarakan apakah elemen paling penting dalam pengajaran bahasa Inggeris dalam konteks rakyat Malaysia sekarang. Contoh yang Tengku Anis bagi, saya sebenarnya tak pernah dengar orang Melayu cakap macam orang Inggeris lain daripada orang yang nak lawan saya. Macam saya tak pernah. Apa saya suka sebenarnya dengan orang sini,
khusus saya cakap khusus dekat Terengganu sebab saya sudah lama tinggal sini. Saya suka bila saya jumpa orang sini yang tak kenal saya, yang berani untuk cakap bahasa Inggeris dengan saya. Tak kira cara mana dia cakap, berapa perkataan, pronunciation lari ke, saya tak kisah. Dia cukup berani sebab dia nampak saya, dia nak guna bahasa saya, bahasa Inggeris, dan dia cuba. Dia berani. Ada setengah orang, dia pusing lari bila dia nampak saya. Sebab mesti ada bahasa Inggeris dalam, tapi dia tak berani. Jadi saya antara dua orang ini, saya lebih suka orang yang berani. Walaupun tak kemas seperti itu. So itu yang penting untuk pelajar bahasa Inggeris, untuk belajar bahasa Inggeris dan guna bahasa Inggeris, kena berani sikit. Maknanya ia perlu dimulakan walaupun broken English. Kena mula dekat satu peringkat. Ya, dari seperingkat kan. Ya, betul. Tapi sebagai guru bahasa seni, ada dua perkara yang saya sentiasa cuba bawa ke kelas saya, yang saya rasa bawa manfaat besar kepada pelajar. Dua perkara. Satu, motivasi. Yang kedua, membaca. Tak kira khusus yang saya mengajar, peringkat mana, dua-dua perkara ini saya kena sentiasa bawa ke kelas. Yang pertama, motivasi. Kalau pelajar tidak ada motivasi, bila dia datang ke kelas saya, apa-apa saya nak bawa, nak sampai hari itu, tidak akan masuk. Dia tidak akan ingat sebab dia tak minat. So, yang pertama untuk mengajar bahasa, kita kena ingat, kita perlu beri motivasi kepada pelajar. Dia kena minat. Dia kena nak ingat, pukul 11, kelas bahasa Inggeris, nak pergi. Bukan pukul 11, nak minum air, nak lari dari situ. So, kita kena fikir cara mana kita boleh motivasi pelajar. Dan saya sendiri, kalau bahan yang mengajar yang saya guna tak menarik bagi saya kena tukar. Saya kena cari sesuatu yang menarik. Yang kedua, bawa apa sedang jadi dalam dunia ini hari ini, bawa itu ke kelas. Bukan kira bahasa Inggeris dia macam grammar dan exercise. Bawa dunia dalam kelas. Apa jadi dalam berita minggu ini? Apa jadi dekat Malaysia? Apa jadi di luar negara? Bawa, kita boleh bincang, dia boleh baca. Jadi itu yang pertama, bawa motivasi kepada pelajar. Kalau dia bermotivasi, senang. Dia akan dapat lebih banding dengan pelajar yang tak minat. So kalau kita boleh bina itu, kita sudah boleh kata separuh berjaya. Dan yang kedua ialah membaca. Sebab dalam bahasa ada 4 skills, reading, writing, listening and speaking. Okay, 4 skills. Dan yang penting sekali, membaca. Reading is important because reading kita boleh buat bila-bila masa. Kita boleh buat di mana kita ada. Kita boleh baca buku ataupun majalah yang menarik. Kalau kita suka sukan, baca tentang sukan. If we like cooking, read about cooking. If you like traveling, travel. Religion. Kita boleh pilih apa kita minat. Dan kita pun boleh pilih peringkat mana, ke senang ke susah bahan yang kita ambil. And when we read, we are reading correct grammar, we are reading vocabulary, new words that we're not familiar with, we're exposing ourselves, so we're learning and we're growing. So dua perkara itu saya rasa penting untuk bawa ke kelas. Motivasi, and then the passion to read. So for reading, cikgu sendiri kena jadi contoh. Kalau cikgu tak minat baca, tak suka baca, macam mana kita nak suruh anak murid baca? So for me, whatever book I am reading or article I have read online recently, saya bawa sebahagian ke kelas. Bukan sampai habis. Bagi dia rasa kalau you nak baca lagi, this is the link or this is the book. Pass it around. So those two things are very important for learning anything, but for me, for the students to learn the language. Terima kasih. Itu ya pandangan daripada Mr. Anwar McAfee ya berkenaan dengan elemen yang paling penting dalam pengajaran, iaitu motivasi
dan juga minat membaca di dalam yang perlu ditanam dalam setiap pelajar. Ya, kalau kita lihat ya, bahasa Inggeris sekarang ni amat mudah sekarang ya. Kalau kita lihat aplikasi di hujung jari, misalnya kalau menjadi satu halangan kepada kita untuk membaca, mencari bahan, sumber-sumber bertulis, bercetak, namun sekarang kita dah boleh di aplikasi di telefon sahaja, ya. Seperti grammar kan, semuanya perlu ada di atas talian sekarang, dan untuk itu ada kemudahan untuk kita. Apa kata kita menggunakan kemudahan itu untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris kita, kan ya doktor? Doktor, maafkan saya, Mr. Anwar. Dan juga untuk panel yang ketiga, berbalik kepada soalan tadi, teguran, ya. Sekiranya kalau kita lihat teguran yang diberi oleh baru-baru ni yang viral tu, tegurannya secara terbuka, ada yang mengambilnya ia sebagai satu kritikan yang negatif, dan ada juga yang mengambil ia sebagai kritikan yang membina, dan ada yang memberi pandangan yang dikritik dijadikan bahan ataupun sumber untuk memberi contoh kepada ayat-ayat English yang digunakan, ayat-ayat Inggeris yang digunakan. Jadi apa pandangan doktor, ya, ada yang menganggap ia sebagai kritikan dan juga mengambil positif kerana menurut mereka ni ianya satu pembelajaran dan bukan mengaibkan. Adakah Islam membenarkan teguran secara terbuka, doktor? Dan juga sejauh mana teguran yang dibenarkan? Adakah ia boleh ditegur secara khusus pada seseorang secara umum macam tu? Teruskan, doktor. Saya rasa saya dah ulas kaitan dengan tadi kan. Yeah. Cumanya saya rasa sebenarnya isu ada yang positif, ada yang negatif ni, dia bukan kepada cara tu satulah kan. Daripada cara yang secara terbuka tu boleh membawa kepada aib. Maksudnya sebab yang tegur tu kesalahan. Tapi sebenarnya nak tegur secara terbuka ni tak ada masalah, tapi jangan mention orang tu secara umum, secara khusus. Dengan kaedah yang kita secara terbuka. gunakan, maksudnya walaupun kita niat kita untuk mengajar supaya benda tu lagi senang viral kan, sebab kita nak sampaikan ilmu kat semua orang, nak betulkan kan. Tak salah, tapi jangan khususkan dan tegur. Maksudnya kalau dia buat video tanpa mengkhususkan orang tu pun, benda tu akan sampai. Maksudnya kalau niat dia memang nak mengajar, nak tahu sebutan yang betul. Lagi-lagi dia adalah seorang selebriti yang memang ramai pengikut kan. Lagipun cara, kalau saya tengoklah video dia, cara dia sampaikan tu kan menarik kan. Orang pun rasa macam seronoknya kalau dia jadi cikgu bahasa Inggeris kan. Jadi tak perlu nak khususkan orang. Satu yang saya rasa ada dua lah punca kenapa kritikan-kritikan ini berlaku. Maksudnya ada yang positif, ada yang negatif. Kritikan yang negatif ni saya rasa antara sebabnya ialah apabila kita memandang bahasa, martabat bahasa tu berbeza-beza. Ada rasa macam bila kita cakap bahasa Inggeris ni, kita ni macam orang yang ada kelas lah maksudnya kan. Macam sebab tu bahasa yang international, kita rasa macam tu. Bila lepas tu ada juga yang tak bersetuju, rasa macam kita kena memartabatkan bahasa Melayu sebab itulah jati diri kita apa semua. So, bila kita menganggap bahasa itu berbeza-beza martabat dia dan kita menjadikan bahasa itu sebagai kayu ukur kepada kepandaian seseorang, itulah yang terjadinya kritikan-kritikan macam ni. Sedangkan kalau kita hayati ayat Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kalau kita faham ayat ni, sebenarnya Allah jadikan bahasa yang berbeza-beza ni, tak kisah bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Melayu ni, adalah sebagai tanda kekuasaan dia. Di mana bila kita kita lihat, patutnya kita rasa takjub, kita rasa hebatnya Allah, kita agungkan pencipta kita kan, sebab dia menjadikan bahasa yang pelbagai, daripada bahasa yang satu tu pun ada logat-logat lah apa semua, accent semua tu kan. Jadi itu patutnya menjadikan kita bertambah ketakwaan kita. Jadi bila kita fikir macam ni, sudut pandang bila kita ubah mentaliti kita, dia tak adalah kritikan yang macam ni kan, kritikan negatif ni. Lagi satu, kalau kita
hayati lagi satu ayat, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Okey, daripada ayat ni jelas ya bahawa Allah menjadikan manusianya dari lelaki dengan perempuan. Lepas Allah jadikan dia berbangsa-bangsa. Kita ada bangsa Arab, ada bahasa Melayu, ada bahasa orang Barat, ada bahasa Mak Saleh semua kan. Benda ni untuk kita berkenalan. Jadi nak mengenali antara satu sama lain. Jadi bila kita itulah maksudnya bahasa tu adalah satu cara kita berkomunikasi untuk nak mengenali antara satu sama lain. Bukannya kita nak membezakan ini lebih mulia, ini lebih educated kalau cakap bahasa tu, tak. Sebab Allah cakap apa yang membezakan antara kamu di sisi, maksudnya siapa yang mulia di sisi aku ialah orang yang paling bertakwa. Maksudnya semua orang sama, yang beza dia adalah orang yang paling mulia di sisinya adalah ketakwaan. Jadi Allah Allah tu je lah. Okey, baik. Terima kasih doktor. Dan untuk itu ya, apa yang Anis dapat simpulkan daripada penerangan Dr. Nur Syahira tadi mengenai kaedah ataupun cara yang sebetulnya ataupun secara berhemahnya untuk kita memberitahu, menegur seseorang tentang kesalahan ataupun berbalik kepada yang tadi apa yang kita berbincang tadi, teguran secara terbuka. So seeloknya kita memberi ruang dan peluang untuk dia mempelajari sesuatu yang baru ya. Ditegur boleh tapi secara berhemah dan bukan secara terbuka. Itulah pandangan daripada doktor ya sebenarnya. Dan okey, sekarang dah penghujung pusingan kedua. So kita akan masuk ke pusingan ketiga nanti. Kita akan bersoal jawab. Banyak yang menghantar soalan-soalan. Apapun kita rehat seketika, kembali nanti. Masih lagi. Harap anda masih setia bersama dengan kami nanti. Langkah mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Basahkan tangan. Gunakan sabun dengan secukupnya. Gosok kedua-dua tapak tangan sebanyak 10 kali. Gosok kedua-dua belakang tapak tangan dan celah jari sebanyak 10 kali. Gosok tapak tangan dan celah-celah jari sebanyak 10 kali. Genggam kedua-dua jari tangan, gosokkan ke atas dan ke bawah. Ulang langkah sebaliknya sebanyak 10 kali. Gosok sekeliling ibu jari kiri menggunakan tapak tangan kanan. Ulang langkah sebaliknya sebanyak 10 kali. Gosok semua hujung jari di atas tapak tangan. Gerakkan ke hadapan dan ke belakang sebanyak 10 kali. Cuci tangan menggunakan air. Tutup paip air dengan menggunakan siku. Keringkan tangan dengan menggunakan tisu atau tuala kering. Buangkan tisu ke dalam tong sampah. Etika batuk dan bersin. Sekiranya anda ingin batuk atau bersin, palingkan muka daripada orang lain dan makanan. Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan. Ketika batuk atau bersin, buangkan tisu ke dalam tong sampah. Batuk atau bersin di lengan baju sekiranya tiada tisu atau sapu tangan. Jangan berkongsi sapu tangan atau tisu dengan orang lain. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut. Cuci tangan dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Akhir sekali, gunalah topeng muka untuk melindungi diri anda dan juga orang lain. Okey, alhamdulillah kembali bersama saya dalam pusingan ketiga di mana saya masih lagi bersama dengan panel-panel hebat ini bersiaran langsung dari Studio Abu Zar, FB Rasmi Uniza dan Radio Internet Persona FM. Kali ini kami bersetuju untuk membuka soalan kepada semua berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu perkasa atau agungkan bahasa Inggeris. Okey, so kita ada soalan sebenarnya datangnya daripada Encik Hanif Mak Latif. Ya, okey, soalan
dikhaskan ditujukan kepada Anwar ya. Adakah pemimpin yang mewakili negara perlu berbahasa Inggeris yang sempurna? Jika lihat pemimpin Korea, Jepun tidak mempunyai berbahasa Inggeris yang sangat sempurna. Jadi apa komen Anwar berkenaan dengan soalan ini tadi? Okey, kalau kita cakap tentang konteks Malaysia. Di Malaysia, di sekolah, semua orang ambil bahasa Inggeris. Di peringkat sekolah, kalau melalui sekolah dekat sini. Dan banyak papan tanda, banyak majalah, surat khabar sini ada dalam bahasa Inggeris dan bahasa lain. Jadi saya rasa semua orang yang nak jadi pemimpin negara ini mesti ada sebahagian bahasa Inggeris dengan dia. Tapi tak semestinya pandai betul-betul bahasa untuk jadi pemimpin negara. Tak perlu. Cuma dalam dunia hari ini memang kita kena terima fakta bahasa Inggeris sudah jadi bahasa antarabangsa dalam dunia ini. Mana-mana negara kita pergi, kalau kita ada bahasa Inggeris, walaupun sikit, kita boleh guna bahasa Inggeris. Yang menjadi satu kemudahan dan juga bonus. Lama dulu saya tanya pelajar KUZA, College Ugama Sultan Zainal Abidin yang sudah jadi UNIZA. Pelajar medik kalau saya tak silap, tapi dia pandai bahasa Arab sebab dia pergi ke Mesir dan Jordan untuk satu program. Jadi bila dia balik, dia pandai bahasa Arab. Saya tanya dia, guna bahasa Arab dekat sana ke? Dia kata tidak. Kita guna bahasa Inggeris. Mana-mana kita pergi, orang nak guna bahasa Inggeris dengan kita. Itu tunjuk ke kita semua that walaupun itu negara Arab, kalau ada bahasa Inggeris sikit, boleh guna dekat situ. Jadi kalau pemimpin negara nak bawa maklumat daripada Malaysia kepada dunia, fikiran Malaysia semua itu, kalau tak boleh dalam bahasa Inggeris lagi susah nak sampai dengan negara jiran kita. Dekat ASEAN pun, Thailand bahasa lain, Singapura, Indonesia okey sama dengan Malaysia, Vietnam bahasa lain. Dalam ASEAN bila ada mesyuarat mesti ada guna bahasa Inggeris. Dan kalau kita perlu orang antara kita untuk buat terjemahan, mungkin apa kita nak sampai akan hilang. Tapi kalau kita ada bahasa Inggeris, memang the message we want to deliver akan sampai dengan tepat. Yes. Itu dia komen daripada Anwar ya. Berbalik kepada soalan tadi, adakah pemimpin yang mewakili negara perlu berbahasa Inggeris yang sempurna? Jadi Anwar jawab, tak perlu sempurna tetapi perlu ada. Walaupun asas ya Anwar berkenaan dengan bahasa Inggeris di mana ia menjadi satu bahasa komunikasi pengantarbangsaan. Tak perlu juga penterjemahan kan? Sebab kalau kita guna juga khidmat penterjemah ni, mungkin mesej yang ingin disampaikan tidak seperti apa yang kita nak ya. Tidak seperti ini. Sebab komunikasi bukan perkataan saja, cara kita sampai. Ada kuasa juga, ada orang yang pandai cakap, apa-apa dia cakap orang terima, tapi kalau kita guna orang buat terjemahan, mungkin apa sampai ialah teks saja. Dalam pada masa yang sama boleh juga untuk mengelakkan salah faham ya. Betul. Salah faham ia banyak membantu dalam lagi-lagi dalam hubungan antara kedua-dua buah negara kan. Jadi ia melibatkan satu golongan yang besar-besar yang melibatkan negara, isu perdagangan, isu kewangan dan sebagainya, dan ia perlu bahasa Inggeris perlu dalam ni. Itu pandangan saya jugalah ataupun apa yang disimpulkan oleh Anwar. Dan seterusnya soalan, kita ada juga soalan daripada Hanif lagi, soalan untuk Prof Ridwan T. Prof, masih lagi di talian Prof? Ya. Okey, ada soalannya untuk Prof ya. Bagaimana jati diri Melayu boleh terhakis dengan menguasai bahasa asing? Walaupun ia sebagai sekadar bahasa, tetapi macam mana jati diri Melayu ni boleh menghakis dengan menguasai bahasa asing ni? Komen daripada doktor, silakan. Saya sebelum saya jawab soalan Dr. Hanif tu, jawab.
soalan yang ditujukan kepada saudara Anwar tadi. Ya. Kalau kita tengok pemimpin-pemimpin besar dunia negara maju, contohnya Jepun, kemudian Turki, kemudian Portugal, kalau Tengku Anis ikuti ucapan Erdogan beberapa tahun dululah dalam Forum Ekonomi Dunia, dia sepentas dengan pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebatlah. Dan ketika membahaskan tajuk ekonomi dunia itu, beliau dengan bangganya bercakap dalam bahasa Turki. Tengku Anis ya, beliau berjaya menjadikan diri dia penting. Dalam bahasa apa pun disebut, orang akan kelang kabut menterjemahkan setiap butir-butir kata-kata dia, walaupun dalam bahasa Turki yang dipertuturkan. Ya, sebab Tengku saya melihat gini, sebab Turki berjaya menjadikan negara dia sebuah negara penting. Bahasa yang dituturkan itu akan menjadi orang ternanti-nanti apa yang nak diperkatakan. Sama juga dengan negara Jepun dan sebagainya. Dan saya nak sebutkan di sini, daripada kita bercakap dalam Forum Ekonomi Dunia dan sebagainya, bercakap dalam bahasa Inggeris, salah ditertawakan. Saya masih ingat dulu ya, apabila ada di kalangan pemimpin negara kita bercakap dalam bahasa Inggeris dan kemudian salah dan disebutkan Prime Minister dengan Presiden, sebutan itu pun diviralkan dan dimalukan sedemikian rupa. Saya rasa itu sesuatu yang tidak wajar. Pada saya lah, kalau dah tak boleh, ya, lebih baik cakap Melayu je. Cakap dalam bahasa kita, dan saya yakin orang akan terjemahkan. Kalau dia tak faham, dia boleh rujuk kepada teks ucapan dia untuk rujuk dalam konteks apa yang sebenarnya yang diperkatakan. Dan saya nak sebut lagi, bila lagi kita nak memperkenalkan bahasa kita sendiri ini, bahasa Malaysia kepada dunia, kalau kita tidak bercakap di peringkat dunia. Saya, jangan salah faham, saya tidak menafikan sama sekali kepentingan bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa lain. Tetapi saya nak sebutkan di sini, bila kita nak bagi tahu pada dunia, bila kita nak kembangkan bahasa yang pernah menjadi bahasa lingua franca dulu ini, ya, yang menjadi yang keempat penutur terbesar di dunia, ya, untuk dunia mengetahui dan memahami bahasa kita ini. Dan saya nak sebutkan di sini, Tengku, ya, tidakkah kita merasa malu dalam konteks Malaysia ini setelah lebih pada 62 tahun kita merdeka, rakyat Malaysia masih lagi tidak boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik, dan bila dia bertutur dalam bahasa Inggeris dengan baik, dengan bahasa Melayu kadang-kadang dia tak boleh faham pun, tak boleh bertutur pun. Dan kadang-kadang lebih malu lagi, seorang pemimpin Melayu dia tidak boleh bertutur pun dalam bahasa Melayu, dan setiap kali soalan diajukan oleh wartawan akan balas dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Inggeris, tanya bahasa Melayu, sedangkan dia orang Melayu. Ya, dia orang Melayu, ya, ditanya oleh wartawan dalam bahasa Melayu, dia respon juga dalam bahasa Inggeris. Pemimpin ekonomi pun begitu dan sebagainya. Kita tak rasa malu ke apabila kita tidak boleh bertutur dalam bahasa kebangsaan kita, sedangkan kita duduk dalam negara ini? Dan saya rasa malu sangat-sangat apabila bangsa Malaysia ini, kita sebut kita bangsa Malaysia, tetapi kita tidak boleh memahami bahasa kebangsaan kita dengan lebih baik. Kalau disebut kepada saya dari segi ranking keperluan bahasa kepada saya, Tengku Anis, ya. Pertama, ya, sebagai rakyat Malaysia, bahasa Malaysia wajib dikuasai dengan baik, sebab kita nak hidup di negara kita ini, mati hidup kita bersama Malaysia. Kedua, baru bahasa-bahasa lain nak diletakkan bahasa Arab nombor 2. Pada saya lah, menjadi satu keperluan juga kepada kita. Jangan sampai kita langsung tidak tahu bahasa Al-Quran. Hebat bahasa Inggeris macam mana pun, tetapi kalau bahasa Al-Quran ini kita nafikan, kita tidak faham,
kadang-kadang kita baca Quran pun kita tak faham apa benda yang kita baca. Baik-baik sikitlah pencipta bahasa ni. Ya, biar berpada-pada. Kalau kita nak menguasai bahasa asing pun, letak ranking dia. 2 bahasa Arab, 3 bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Baru itu ada jati diri dia. Saya nak sebut balik pada soalan Dr. Hanif tadi. Tengku ya. Sebelum saya lupa, apabila guru bahasa Inggeris dimalukan oleh DJ radio baru-baru ini, bukan? Hanya kerana sebutan antara birth. Dia lahir, birth itu dengan bird, lahir dengan burung. Bukan, dia nak sebut dalam konteks lahir, tetapi sebutan dia sebut bird, burung, ya. Itu guru bahasa Inggeris, itu saya nak sebutkan, bukan. Tetapi kita tengok respon dia, diketawakan oleh orang ini sehingga kan kita tengok ya, kesianlah kepada guru bahasa, kesian Tengku Anis kepada guru bahasa Inggeris. Tetapi rakyat Malaysia yang ada jati diri ini bangun, tampil mempertahankan guru bahasa Inggeris itu. Tengku Anis ya. Tak, Tengku Anis, kita ni bukan bidang dalam bahasa Inggeris, Tengku. Saya nak sebutkan. Saya dalam bidang politik ni kan. Saya tak malu pun saya tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik, dan saya tak malu pun saya tanya isteri saya sebab dia pakar dalam bidang bahasa kan, dan saya tak malu pun bertanya. Saya rasa Tengku Hanif pergi tanya se-Anwar lah, saya rasa dia tak akan ketawakan saya kalau saya tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik, ya kan. Sama macam bila orang memuji se-Anwar bila dia bercakap dalam bahasa Melayu kan. Budaya ini tidak ada di Malaysia ini. Sebab itu kadang-kadang kenapa kadang-kadang orang Melayu ini dia lebur dalam jati diri barat ini. Ini Tengku ni jawab soalan ni serta Dr. Hanif tadi. Kadang-kadang lebur dalam jati diri barat ni kerana kita terlampau mengagungkan barat, terlampau mengagungkan Mat Salleh ini, sehingga kan kita melihat diri kita ini, bila kita tidak boleh berbahasa Inggeris dengan baik, kita tidak boleh menguasai bahasa Inggeris dengan petah dan sebagainya, dengan fasih dan sebagainya, kita rasa inferiority complex, kita rasa diri kita ni rendah dan sebagainya. Saya rasa perkara ini perlu dibuanglah. Kita jangan terlebih barat daripada barat ni. Saya bimbang Tengku Anis ya, bila hari ni ada trend ya, kita terlampau menyanjung barat ini, kita terlampau melihat kepada barat, bukan saja dengan bahasa-bahasa dia kita terlampau agung kan, ya. Saya tak nafikan keperluan menguasai, tetapi dengan budaya-budayanya pun kita terikut sama, akhirnya kita menjadi rosak, jati diri kita jadi lebur. Saudara Tengku Haji boleh tengok bagaimana anak-anak muda kita ini terikut-ikut dengan barat, style rambutnya barat, berwarna-warninya, seluarnya, fashion dia tebuk sana, tebuk sini. Akhir dengan red carpetnya dan sebagainya, semayang entah ke mana dan sebagainya. Akhirnya, saya nak sebut ni, walaupun dah masa tak ada kan, kita lebur, korbankan jati diri kita semata-mata kerana terlampau mengagungkan barat. Cukuplah kita ambil benda-benda barat, benda-benda datang daripada Inggeris ini, benda yang baik-baik. Ya, sebab kita sudah dijajah sekian lama ini, kita sudah merdeka 62 tahun dah. Pastikan minda kita ini masih lagi kita tidak terjajah, kita bebaskan minda kita ini supaya kita benar-benar menjadi orang Malaysia yang boleh membawa nama negara, bahasa negara, identiti negara kepada orang luar, bukannya terikut-ikut dengan cara hidup barat. Terima kasih banyak. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Ridwanti. Komen panjang ya berkenaan dengan bagaimana jati diri Melayu boleh terhakis dengan menguasai bahasa asing. Rata-ratanya kita lihat anak muda sekarang, kalau kita lihat yang peminat Korea dengan cerita Korea lah, dengan lagu Koreanya ya. Dan tapi kita perlu ingat juga bahawa kita mempunyai jati diri di mana kita tidak perlulah terikut-ikut dengan budayanya ya. Seperti yang Dr. Ridwan ada highlightkan tadi mengenai image ya, dan juga kehidupan mereka,
bagaimana kan, jadi ia sedikit sebanyak akan mengganggu juga jati diri Melayu kita sendiri. Okey, baik, Sir Anwar, ada apa-apa nak ditambahkan berkenaan dengan komen daripada Dr. Profesor Dr. Okey, ada satu Ya, perkara silakan. yang saya sedar bila saya pergi Indonesia. Saya boleh nampak beza sikit antara warga negara Indonesia banding dengan warga negara Malaysia. Malaysia. Di Malaysia, kalau kita pergi mana-mana tempat untuk dapat perkhidmatan hotel ke restoran ke, bila dia nampak saya, dia akan cuba guna bahasa Inggeris ataupun dia akan lari. Antara dua saja. Dua saja. Dia tak pernah guna bahasa Melayu terus cakap bahasa Melayu dengan saya. Dia akan cuba bahasa Inggeris ataupun dia pusing cari orang yang kawan-kawan yang boleh. Tapi pergi dekat Indonesia, mana-mana kita pergi, dia tak guna bahasa Inggeris, dia guna bahasa Indonesia sahaja. Dia tak kisah siapa datang, orang dari Kanada ke, orang dari Java ke, datang, dia guna bahasa Indonesia. Kalau you tak faham, itu kelemahan you. You ada dekat negara kita. Google Translate. Mungkin kena Yes, guna Google semua tu. Translate, Tapi saya yeah. nampak itu, mana-mana kita pergi, dia suka guna bahasa Indonesia. Dia boleh bahasa Inggeris, tapi dia guna bahasa Indonesia. Lapis pertama. Dekat sini, lain sikit saya nampak. Ya. Dia antara cuba guna bahasa Inggeris ataupun lari. Dua pilihan itu saja. Itu generalization, bukan Generalization, 100% macam itu. Tapi saya nampak antara dua negara ini ada Perbezaan. Ada. Dari segi itu boleh dikatakan itu sifat seseorang itu, ya, ingin mencuba ataupun ingin belajar ataupun ingin lari daripada permasalahan bahasa yang dihadapi pada ketika itu. Bagaimana pula dengan komen daripada doktor, pandangan mengenai itu? Itulah pada pendapat saya lah kan. Kenapa seseorang jadi malu ataupun lari, ya, contohnya kan, sebab macam masa cakap tadi kan, macam nak bahasa ni diperlukan motivasi, tapi sebab bila masyarakat kita dia kalau salah kutuk, kalau salah apa semua kan jadi down, nak cakap pun jadi takut salah. Sebab kalau kita budayakan macam saya cakap tadi, bila orang puji kan, pujian tu adalah satu motivasi. Bila kita budaya masyarakat kita ni saling puji-muji, tak apa salah. Kita sebab saya pun ada pengalaman lebih baik lagi. Sebab saya pun ada pengalaman dulu kat Scotland. Time tu kita berinteraksi dengan native speaker. Dia akan bagi, sebelum dia nak betulkan tu, dia puji dulu sebab kita berusaha. Dia tahu tu bukan bahasa kita susah kan. Jadi itulah antara punca-punca kenapa masyarakat kita rasa macam takut kalau nak cakap tu, sebab nanti kan kena gelak macam itulah. Komen daripada doktor mengenai isu tadi. Mana kalau kita bercakap balik, ya, kita ulas balik apa yang kita bincangkan tadi, banyak sangat kita kupas, ya, berbalik kepada beberapa perkara. Yang pertama, ya, mengenai bangsa Malaysia yang terlalu agungkan bahasa Inggeris kan, dan juga elemen paling penting dalam pengajaran bahasa Inggeris di mana saja, di sekolah ataupun di IPT, IPEA kan. Dan juga isu teguran tadi yang kita kongsikan. Teguran-teguran yang bukan penutur asli bahasa Inggeris di media sosial yang sepatutnya kita elakkan, dan juga menggunakan medium yang lebih berhemah untuk sampaikan ulasan ataupun komen membina. Ya, ketika membina secara terang-terangan memang tidak wajarlah disuarakan. Itu tadi kesimpulan daripada ketiga-tiga pusingan kita hari ini. Dan juga sekarang okey, waktu menunjukkan pukul 11.44, kita masih lagi ada 16 minit. 16 minit untuk tamat siaran. Apapun topik yang kita discuss, ya, berdiskusi pada hari ini, perkasa atau agungkan bahasa Inggeris. Dan sekiranya anda ada lagi persoalan, sila ke Universiti Sultan Zainal Abidin Rasmi. Sekiranya anda ada lagi persoalan, silakan. Tengku, Ya, sementara saya. tu boleh saya tambah sikit tak? Silakan, Prof. Tengku, saya nak tambah sikit ni apa yang Saudara Anwar sebutkan tadi, pengalaman dia di Indonesia kan. Ya. Indonesia ini penduduk dia memiliki jati diri yang sangat-sangat kuat. Tengku, ini bezanya antara rakyat Indonesia dengan rakyat Malaysia ini. Sebab itu kalau kita tengok di Indonesia,
semua rakyat dia tanpa mengira dia bangsa apa pun, dia mesti fasih menguasai bahasa Indonesia. Itu syarat utama dia nak jadi rakyat Indonesia, sebab dia mengamalkan konsep asimilasi. Maknanya siapa datang ke Indonesia ini, terutamanya di warga Indonesia, dia mesti mengasimilasikan dari sudut bahasa, budaya, sebiji macam orang Indonesia walaupun dia orang Cina. Ya, sebab itu kalau kita tengok di Indonesia ni, orang Cina Indonesia datang ke Malaysia, dia punya bahasa Indonesia ada kelas. Memang tak nampak dia dia ni macam orang Cina walaupun rupa dia seperti orang Cina, sebab jati diri dia sangat kuat di Indonesia ni. Sebab itu kalau orang putih, Saudara Anwar pergi ke Indonesia, dia akan tanya dalam bahasa Indonesia dan terpulanglah kepada kita. Itu cara nak kembangkan bahasa ini. Ini yang digunakan dulu dalam sejarah interaksi antara dunia Melayu dengan alam Melayu dengan dunia luar dulu, pedagang Arab, pedagang Cina, pedagang India datang ke Melaka, Empayar Melayu dulu. Bahasa interaksi yang digunakan, dia mesti menguasai bahasa Melayu untuk berniaga, berurusan dalam soal ekonomi dan sebagainya. Sebab itulah Tengku Ani boleh tengok komuniti di Malaysia ni sangat unik, ya. Kita ada Baba Nyonya, kita ada orang Portugis yang tinggal di Malaysia ni dan sebagainya. Bagaimana diasimilitkan diri mereka dengan orang tempatan ni. Ini hebatnya apabila kita berjaya menjadikan diri kita ini penting. Sebab itu kadang-kadang kita pun hairan dalam konteks Malaysia ini, kalau pelancong datang ke negara kita, yang sepatutnya kita hidangkan, yang sepatutnya kita tunjukkan pakaian tradisional, kemudian budaya tradisional, kita hidangkan dia dengan cendol, budu, makanan-makanan identiti kita. Tetapi kita terlampau obses, kita hidangkan arak kepada mereka, sedangkan di negara mereka, mereka telah bermandikan arak ini. Begitu juga dalam konteks Malaysia ini. Bila kita, orang Malaysia ini, ya, dia pergi ke kedai orang Cina dan sebagainya contohnya, dia cair dalam persekitaran dia. Maknanya accent dia punya slang dia, kalau seorang Melayu pergi ke kedai Cina, dia akan berubah dari bahasa standard Melayu dia kepada bahasa dialek ataupun sebutan orang Cina itu. Okey ya, ini harga berapa? Dia jadi macam itu keadaan dia, kan? Sebab itu Malaysia ini dari segi jati diri dia, dari segi identiti dia, saya minta maaf nak kait dengan soalan Dr. Hanif tadi. Daripada sudut itu, kita masih lagi budaya penjajah ini masih lagi berada dalam pemikiran kita. Ya, budaya ini saya kira kalau kita tidak hakiskan, akhirnya nanti kita akan menjadi terlebih barat pada barat. Kadang-kadang sedih juga tengok orang Malaysia ini. Tengok dari segi budaya berpakaian. Kita berbangga bila dapat pakai blus jaket, blazer, tie dan sebagainya. Sedangkan cuaca kita panas. Betul tak, Tengku Hanif, kan? Ya. Cuaca kita panas. Kalau kita pakai pakaian tradisional, pakai baju Melayu, songkok dan sebagainya, kita nampak seolah-olah diri kita ini kuno, tak up to date dengan perkembangan semasa dan sebagainya. Saya fikir wacana PPT ini satu wacana yang sangat-sangat baik untuk kembalikan jati diri kepada masyarakat kita ini, supaya kalau Tengku Hanif sebut water, janganlah terlebih water. Better tak pula jadi better. Tak perlulah belitkan lidah itu. Cukuplah memahami apa dia maksud water, better dan sebagainya. Terima kasih Tengku Hanif. Terima kasih banyak-banyak Profesor Dr. Rizwanti. Okey, baik, memandangkan nanti ada lagi persoalan di Facebook Rasmi Yuniza, dan mungkin setakat ini saja dahulu program kita hari ini, wacana pengajian teras dengan topik perkasa atau agungkan bahasa Inggeris, Isnin 8 Mac 2021, dan kami bersiaran sejak daripada 10 pagi tadi sehingga jam 12.30 hari ini, bersiaran langsung dari studio Abu Zar Yuniza,
FB Rasmi Uniza dan juga Pesona FM. Terima kasih banyak-banyak kepada panel-panel yang terlibat, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah, Mr. Anwar McAfee, terima kasih banyak-banyak, dan juga Dr. Nur Syahira Muhammad Nasir yang bersama-sama dengan kita sepanjang 2 jam yang bermanfaat ini. Untuk itu, saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar Pesona FM. Teruskan bersama dengan kami di Uniza. Dan untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hamba-Mu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah. Lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami.